diam pun Nabi cakap. Jadi sebab tu Ali banyak riwayatkan hadis hubungan yang baik dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Ali sifat, ulama sebutkan Ali ni orang yang aslam, botak kepala. Dia tak ada rambut, janggut dia banyak. Sehingga sebahagian sahabat sebut, siapa tengok Ali daripada belakang nampak janggut dia. Orang tengok daripada belakang nampak janggut dia, sebab janggut dia banyak. Aslam, kepala dia botak, tak ada rambut. Dan Ali menjadi khalifah pada tahun 35 Hijrah, selepas kematian Uthman bin Affan. Kita dah sebut dulu apa berlaku semasa kematian Uthman, di mana Khawarij, puak-puak Khawarij yang menganggap orang lain kafir, mereka buat konspirasi untuk bunuh Uthman. Khawarij yang duduk dekat Mesir, mereka tak suka dasar Uthman, yang mana Uthman tolong banyak keluarga dia. Bukan tolong, Uthman lantik pemimpin-pemimpin di kalangan ahli keluarga dia. Maka sampai surat palsu. Surat palsu sampai kepada orang Mesir yang katakan bahawa Uthman arah mereka untuk bunuh Muhammad bin Abu Bakar, pemimpin orang Mesir. Kita sebut dulu, anak kepada Abu Bakar. Kata sampai berita kata Uthman suruh bunuh Muhammad bin Abu Bakar. Lalu mereka datang kepung Uthman. Uthman berada di Madinah. Tuan-tuan, Uthman ada hubungan yang baik dengan Muawiyah dan juga Aisyah. Aisyah duduk di Mekah, Muawiyah duduk di Syam. Uthman hantar Muawiyah bawa tentera buat pos, buat pangkalan di Syam. Syam tu meliputi kawasan Syria, Palestin, Jordan, kawasan hujung Syam. Jadi bila Muawiyah dah keluar, Aisyah duduk di Mekah, orang-orang jahat daripada Mesir ni datang kepung Uthman, mereka nak bunuh Uthman. Dan pada ketika tu, kisah yang kita dah sebut dulu, mereka datang buat bagi pilihan kepada Uthman, nak letak jawatan ataupun nak jalankan qisas ataupun nak perang. Uthman tolak tiga-tiga. Uthman kata, kalau nak letak jawatan, aku tak boleh tanggalkan baju yang Allah pakaikan kepada aku. Adapun untuk jalankan qisas, dua khalifah sebelum aku, Abu Bakar dan Umar, mereka juga hukum orang dengan hukuman bunuh. Mereka tak dikenakan qisas, mereka tak boleh buat qisas ke aku. Tapi kalau kata perang, aku tak mau aku menjadi sebab mengalirnya darah muslimin. Uthman tak mau perang. Tuan-tuan, Uthman tanya sahabat, Uthman tanya kepada sebagian sahabat yang duduk dekat dia, apa kita nak buat? Sahabat kata ada 3 pilihan. Pertama, kita pakai pakaian ihram, kita pergi umrah. Mereka tak boleh bunuh kita kalau kita pergi umrah. Kata Uthman, tak, mereka ni orang yang tak reti hukum. Kalau kita pergi umrah sekalipun takkan selesai masalah, mereka bunuh juga. Sahabat bagi pilihan yang kedua, kita keluar, kita pergi ke Syam, gabung dengan Muawiyah, duduk dengan tentera Muawiyah. Uthman kata, kalau aku buat macam tu, nanti orang akan kata bahawa Uthman pemerintah yang lari. Musuh kalau dapat tahu, mereka akan kata aku pemerintah yang lemah. Maka sahabat kata, pilihan yang ketiga, kita keluar perang. Hatta yaqdiyallahu bainana wa bainahum, sehingga Allah tentukan siapa di antara kita yang akan menang. Uthman kata, yang tu aku tak mau. Aku tak mau menjadi sebab oleh kerana aku mengalirnya darah muslimin. Akhirnya Uthman memilih untuk dia dibunuh. Tuan-tuan, bila Uthman dibunuh, itu kita berhenti dekat tu, ni sambungan cerita. Bila Uthman dibunuh tahun 35 Hijrah, Ali dilantik jadi khalifah. Ali dilantik jadi khalifah. Umat Islam pada ketika tu berpecah. Dan betul kata-kata Uthman, bila dia nak mati, dia nak dibunuh, dia kata, kalau hangpa bunuh aku, la tuhabu abadan, wala tusallu ma'an abadan, wala tujahidu ma'an abadan. Kata Uthman, kalau hangpa bunuh aku, hangpa takkan berkasih sayang selama-lamanya, hangpa takkan solat bersama selama-lamanya, dan hangpa takkan keluar berperang bersama-sama. Lepas Uthman bunuh, berpecah umat Islam. Ada puak yang duduk dengan Ali. Orang yang bunuh Uthman bergabung duduk dengan Ali. Bila Aisyah yang duduk dekat Mekah tahu cerita, Aisyah di Madinah, dia tahu cerita, maka Aisyah pun dia pergi haji. Dia keluar pergi umrah, pergi ke Mekah. Muawiyah di Syam dapat cerita yang Uthman dibunuh. Uthman dengan Muawiyah adik-beradik. Muawiyah dia ada tentera dia di Syam, tentera yang Uthman sendiri hantar. Tuan-tuan, Uthman dia sendiri hantar tentera. Takkan tentera dia nak buat bodoh bila dia kena bunuh. Maka di di Syam, Muawiyah siapkan tentera untuk masuk balik kembali mempertahankan Uthman. Berpecah umat Islam. Bila Ali dapat tahu cerita, Ali ajar orang Madinah untuk bersama dengan dia.
untuk pistop kemarahan tentera Muawiyah di Syam. Walaupun sebahagian ulama sejarah berbeza pandangan dalam bab ini. Cuma orang kata Muawiyah di Syam desak Ali, mesti tangkap pembunuh Osman. Siapa yang bunuh Osman? Saudan bin Ruman, kita sebut dulu. Orang-orang kulit hitam, Saudan bin Ruman, dia yang bunuh Osman. Komplot besar untuk bunuh Osman. Maka Muawiyah, dia minta dekat Ali, mesti tuntut bela. Khalifah dibunuh. Dan kami ni tentera yang dilantik oleh Khalifah, kami keluar ke Syam. Maka bila kami balik, kami nak pertahankan Khalifah yang telah dibunuh. Ali kata tak boleh. Sebab orang yang bunuh tu, lepas bunuh Osman, masuk duduk dalam geng Ali. Satu grup dengan Ali. Jadi tak boleh tuntut bela. Maka Muawiyah siapkan tentera dia di Syam. Ada provokasi dan sebagainya. Ali nak keluar. Lalu Ali minta orang Madinah ikut dia. Tuan, dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Kathir sebut antara orang yang Ali minta adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Masa tu dia duduk di Madinah, minta ikut dia. Abdullah bin Umar kata, aku tak mau keluar perang. Aku hanya akan keluar ke tempat yang orang Madinah keluar sahaja. Pada ketika tu orang Madinah pergi ke Mekah, haji ataupun umrah pada ketika tu, bulan Ramadan. Ketika tu mereka keluar, Ibnu Umar ikut Aisyah, ikut pergi ke Mekah. Dia tak ikut untuk keluar perang dengan Ali. Tuan, selepas itu orang duduk di Mekah, banyak cerita yang berlaku. Orang ingin mempertahankan Osman, berlaku kumpulan di kalangan orang Islam. Ini pun satu masalah juga. Ada orang kata siapa berkumpul buat demonstrasi yang tu Khawarij. Pandangan tu tak tepat. Siapa mula-mula orang berkumpul? Di Mekah berlaku kumpulan begitu. Kumpulan yang diketuai oleh Aisyah sendiri. Satu kumpulan yang bertindak mendesak pemerintah. Berlaku di Mekah. Apa kita tiba-tiba buat hukum? Siapa berkumpul desak pemerintah itu Khawarij. Mungkin ya, ada ulama yang berpandangan siapa yang kumpul desak pemerintah ini dianggap keluar menentang pemerintah. Fatwa itu mungkin dikeluarkan kerana suasana selepas berlakunya perang Jamal antara Ali dan juga Aisyah, mungkin. Jadi ulama nak tutup pintu kerosakan, mereka keluarkan fatwa itu. Tapi kita tak boleh hukum mutlak siapa yang kumpul ramai-ramai atas tujuan desak pemerintah mereka Khawarij. Tak boleh. Sebab di antara kumpulan pertama yang berkumpul diketuai oleh Aisyah di Makkah. Bahkan kalau tengok dalam Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan Aisyah berkhutbah.